Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Warga Emasku Terpelihara. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Warga Emasku Terpelihara ini terdapat pada muka surat 110 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.1 membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat rumusan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sebuah kandungan teks karya sastera pantun mengenai Sayangi Warga Emas dan karya bukan sastera iaitu pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia bagi menulis sebuah rumusan secara berperenggan. Kedua, murid mencatat 5 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks pidato mengenai keistimewaan untuk warga emas yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk sebuah rumusan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah kandungan teks karya sastera pantun mengenai Sayangi Warga Emas dan karya bukan sastera iaitu pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia bagi menulis sebuah rumusan secara berperenggan. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks pidato mengenai keistimewaan warga emas yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk sebuah rumusan. Murid-murid, apakah yang perlu kita lakukan kepada warga emas? Bagus, terdapat banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk memastikan kebajikan kehidupan mereka ini terbela dan terjaga. Kita lihat gambar di sebelah kiri itu menunjukkan beberapa pegawai ataupun pihak penjaga di pusat aktiviti warga emas ini yang sedang menyantuni warga emas yang berada di situ. Pastinya mereka dapat berkenal-kenalan, beramah mesra dan juga bergurau senda di situ. Pastinya mereka akan berasa gembira kerana dilayani oleh orang lain dan pastinya kebajikan mereka akan terjaga di situ. Kita lihat gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan seorang lelaki warga emas yang amat gembira sekali kerana mendapat bantuan kewangan ataupun sumbangan duit raya. Pastinya ia dapat menggembirakan hatinya serta dapat memanfaatkan duit tersebut untuk dibelanjakan bagi membeli barangan keperluan harian ataupun barangan keperluan yang mereka mahukanlah seperti ubat-ubatan dan juga pakaian. Seterusnya kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan warga emas turut dilayani dengan sebaiknya di mana? Bagus, di hospital ataupun di klinik lah. Pastinya doktor ataupun jururawat memberikan layanan istimewa kepada mereka supaya mereka berasa gembira dan mereka berasa senang hati apabila dilayani dengan sebaiknya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai perkara yang sepatutnya dilakukan oleh masyarakat bagi menjaga
kebajikan warga emas di negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid perlu membaca teks pidato ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dinesh dan Afifi akan menyampaikan persembahan berangkai iaitu sebuah pidato dan pantun di pentas sekolah. Selamat pagi dan salam sejahtera, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga kita berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Dan di sini terdapatnya maklumat penting mengenai keistimewaan untuk warga emas. Apakah keistimewaan untuk mereka? Antara keistimewaannya di sini, mereka diberikan bantuan kewangan iaitu bantuan seperti duit lah. Supaya mereka dapat membelanjakan duit tersebut untuk membeli barang-barang keperluan harian seperti makanan lah, iaitu beras, minyak masak, tepung gandum dan apa-apa sahajalah yang melibatkan perbelanjaan harian mereka. Seterusnya, adanya pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Tujuan pusat ini ditubuhkan adalah untuk menjaga kebajikan mereka. Seterusnya, mereka juga diberikan alat sokongan dan alat tiruan anggota badan. Mungkin ada warga emas yang mengalami masalah kesihatan dan juga kecacatan. Pastinya mereka diberikan bantuan seperti ubat-ubatan dan juga alat tiruan seperti kaki palsu lah, ataupun alat pendengaran. Seterusnya, mereka juga mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan iaitu mereka tidak perlu beratur terlalu lama apabila mahu mendapatkan rawatan. Pastinya mereka diutamakan di klinik maupun di hospital. Seterusnya,
Mereka juga mendapat potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Contohnya kalaulah harga tiket bas itu harganya RM50, mungkin adanya diskaun iaitu potongan harga sebanyak 50% dan harga tiket yang perlu dibayar oleh warga emas iaitu sebanyak RM25 sahaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks pidato ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita melafazkan pantun yang bertajuk Sayangi Warga Emas dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sayangi warga emas. Pohon bidara di tanah rata, di atas guni buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni warga penyayang. Banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah berala. Muara langat nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara negara sejahtera. Pucuk pegaga hijau di muara, dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera makmur cemerlang. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun melafazkan 4 rangkap pantun iaitu mengenai sayangi warga emas. Oleh itu, kita perlu menjelaskan maksud pantun ini supaya dapatlah memahami maklumat yang terdapat dalam pantun tersebut. Kita lihat, rangkap yang pertama bermaksud kita perlu menjaga kebajikan warga emas supaya hidup mereka bahagia. Seterusnya, rangkap yang kedua, kita hendaklah memberikan keutamaan kepada warga emas dalam setiap perkara agar mereka berasa senang hati dengan tindakan kita. Kita lihat maksud bagi rangkap yang ketiga pula, kita mestilah menyayangi warga emas agar kehidupan mereka terbela. Dan maksud pantun bagi rangkap yang keempat, kita wajar mengutamakan kebajikan warga emas bagi mewujudkan rakyat yang aman damai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maksud keempat-empat rangkap pantun ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai keistimewaan untuk warga emas dalam bentuk peta pokok. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat mengenai keistimewaan untuk warga emas. Dalam keistimewaan untuk warga emas ini terdapat 3 aspek utama iaitu aspek kebajikan, kedua aspek kemudahan awam dan yang ketiga aspek perubatan. Kita lihat aspek kebajikan terlebih dahulu. Di sini adanya bantuan kewangan bagi aspek kebajikan. Bantuan kewangan ini merupakan maklumat tersurat. Jadinya, kita perlu ada penjelasan ataupun alasan mengapakah bantuan kewangan ini diberikan kepada mereka iaitu warga emas. Jadinya, Cikgu Afan sudah membantunya dalam kotak yang berwarna hijau di bawah itu untuk perbelanjaan dan pembelian barangan keperluan harian mereka. Seterusnya, kita lihat perkara yang kedua dalam aspek kebajikan iaitu adanya pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Mengapakah pusat aktiviti warga emas ini dan unit penyayang warga emas ini ditubuhkan? Untuk apa? Mesti kita mahu menjelaskannya, iaitu alasannya supaya dapat menjaga kebajikan hidup mereka.
Seterusnya, aspek yang kedua, kemudahan awam. Apakah aspek kemudahan awam ini yang diperolehi oleh warga emas? Ya, potongan harga tambang pengangkutan awam diberikan kepada mereka. Untuk apa? Itu tadi maklumat tersurat. Kita mahu menjelaskan lagi dengan memberikan alasan yang sesuai agar tidak membebankan kehidupan mereka dan mereka dapat menjimatkan duit. Itulah alasannya lah. Seterusnya kita lihat aspek yang ketiga, iaitu aspek perubatan. Apakah aspek perubatan ini ya murid-murid? Bagus, iaitu pemberian alat sokongan dan tiruan anggota badan. Jadi, mengapakah pemberian alat sokongan dan tiruan anggota badan ini diberikan pada mereka? Ya, untuk membantu mereka hidup sihat sejahtera. Jadi di sini Cikgu Afan sudah memberikan alasannya, iaitu untuk membantu mereka hidup sihat sejahtera. Alasan inilah sebagai maklumat tersirat pandai. Dan kita lihat lagi maklumat mengenai aspek perubatan, iaitu layanan istimewa di klinik dan di hospital diberikan kepada mereka. Jadinya di sini, untuk apa layanan istimewa ini diberikan kepada mereka di klinik dan di hospital? Ya, penjelasan ataupun maklumat tersiratnya bagi menggembirakan hati mereka. Pastinya mereka akan lebih seronoklah apabila mendapat layanan istimewa. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah rumusan mengenai keistimewaan untuk warga emas dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat yang perlu ditulis dalam ulasan tersebut. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah rumusan dan murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi mengenai maklumat tersurat dan tersirat untuk dicatatkan dalam bentuk rumusan ini. Jadinya di sini, Cikgu Afan sudah memberikan panduan khas untuk menulis sebuah rumusan, iaitu terdapatnya 3 perenggan. P1 bermaksud perenggan yang pertama, iaitu sebagai pendahuluan. Pendahuluannya, maklumat ini mengenai keistimewaan untuk warga emas yang perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Dan kita lihat P2, iaitu perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ini membincangkan ataupun mengenai maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Jadinya, murid perlulah melengkapkan sahaja perenggan yang kedua ini dengan menggunakan maklumat tersirat yang di tempat kosong itulah kan. Jadi di sini murid perlulah rujuk semula slide aktiviti 2 tadi. Yang telah Cikgu Afan jelaskan dengan menggunakan kata hubung keterangan, iaitu untuk, supaya, agar, untuk dan juga bagi. Jadi murid lengkapkan sajalah maklumat tersurat yang ini dengan maklumat tersirat yang Cikgu Afan sudah sediakan dalam kotak yang berwarna hijau tadi kan. Mudah saja, tidak susah. Dan P3 merujuk kepada perenggan yang ketiga sebagai penutup. Kesimpulannya, kita sewajarnya menyantuni warga emas agar melahirkan masyarakat yang penyayang dan hidup harmoni. Jadi di sini, murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.